Assalamualaikum. Okey, kita berjumpa lagi pada sesi kali ini di mana kita akan, macam yang saya janjikan sebelum ni, kita akan tengok macam mana penjelmaan pantulan. Macam mana dia melalui pantulan lah. Okey, pantulan ni, apa itu pantulan sebenarnya? Terusnya. Okey, pantulan ialah transformasi yang berlaku apabila semua titik dipantulkan pada satah yang sama pada suatu garis yang dinamakan paksi pantulan. Okey, itu adalah benda yang kamu tahu lah, pantulan. Okey, pantulan ni sebenarnya dia ada satu garis. Dia macam inilah, dia akan pantulkan. Contohnya macam kamu depan cermin, so cermin tu ada garis lah, dia akan pantulkan balik. Tapi ini dia akan pantul ke belakang lah. Kita tengok garis tu, dia panggil garis simetri. Kita tengok apa itu simetri. Simetri ialah padanan tepat dari segi saiz dan bentuk bagi satu bahagian atau sisi suatu objek. Maksudnya dia simetri ni, dia maksudnya dia sebelum ni kamu dah pernah tengok, dah belajar tentang paksi simetri, betul? Okey, paksi simetri dia mesti belah kanan dan belah kiri adalah sama saiz kan. Contoh dia macam kertas ni kan, bila dibahagi dua, so tengah-tengah ni adalah paksi simetri, dia akan sama, saiz dia akan sama. Itulah simetri. So bila garis simetri ni kat sini lah, garis garis simetri di tengah-tengah. Katakan kita lukis sini bulat, so paksi simetri kat tengah, so sini pun bulatnya akan sama saiz dan bentuk. Garis simetri ialah garisan yang membahagikan suatu bentuk kepada dua bahagian yang kongruen. Kongruen ni dia mesti saiz sama, bentuk pun sama. Okey, garis ini ialah pembahagi dua sama serenjang bagi garis yang menyambungkan objek dan imej. Okey, garis simetri ialah paksi pantulan bagi objek dan imej. Di mana imej bagi pantulan suatu objek mempunyai bentuk dan saiz yang sama dengan objek tetapi bersongsang sisi dengan objek. Apa itu songsang sisi? Okey, songsang sisi kita kira contoh. Okey, songsang sisi maksudnya dia terbalik lah kan. Dia akan macam kamu depan cermin, so kamu tengok terbalik kan. Kamu angkat tangan kanan, tapi dia yang dekat cermin tu tak angkat tangan kiri, dia akan terbalik. Macam tu lah dimasukkan songsang sisi. Tengok contoh yang pertama, berikan justifikasi berkenaan pantulan terhadap rajah di bawah. Kita tengok yang A. Yang A tu, adakah ini pantulan? Okey, ingat pantulan haruslah sama bentuk dan sama saiz tetapi bersongsang sisi. Maksudnya kat sini mana? Okey, katakan sini adalah objek, ini adalah image. So kita katakan antara tengah ni ada garis simetri. So garis simetri kat sini kan. So nampak tak dia bersongsang sisi. So dia adalah pantulan kerana bentuk dan saiz image adalah sama dengan objek tetapi orientasinya songsang. Inilah. Tengok yang B pula. Adakah sama tak saiznya? Bukan pantulan. Walaupun saiznya sama, tapi pasangan rajah tidak mempunyai jarak serenjang yang sama untuk setiap padanan yang kongruen. Okey, dia mesti ada jarak serenjang macam ni kan, dia sama kan. Ni dia tak ada kan. Nampak? Kalau digaris kat sini pun dia tak dapat dia punya jarak dia mesti ada jarak dia. Tengok yang seterusnya. Ni ada jarak tak? Ada jarak. Okey, dia sama saiz. Adakah dia songsang sisi? Yes, dia sama songsang sisi. Bentuk pun sama. Jadi, ia adalah pantulan kerana bentuk dan saiz imej adalah sama dengan objek tetapi orientasinya songsang. Tengok contoh yang kedua. Garisan putus-putus merupakan garisan simetri. Bila garisan simetri, lengkapkan rajah di bawah. So, macam mana kita nak buat? Kita lukis balik lah kan. Okey, sini kan. So sini tengok 1 2 3 4. So kita patah balik 4. 1
2, 3, 4. So ni titik dia. Tengok titik bawah ni tak? 1, 2, 3. 1, 2, 3 kan. So kita dapat dah ni titik kat sini, sini, garis sini, garis sini, garis sini. So jadilah macam ni. So kita garis dapatlah macam ini. Dia kita kira, kita ulang balik, kita kira balik daripada tengah ni berapa pergi sini ada 4. Kita patah balik sini mesti ada 4. Sini pergi ni 3, sini pun mesti 3. So dapat titik-titik, so kita sambung. Tengok penentuan paksi pantulan. Okey, ini untuk memerhatikan pantulan menggunakan pelbagai perwakilan. Okey, macam ni nak tentukan paksi pantulan. Dalam wajah berikut, poligon T tanda ialah image kepada poligon T, dan T tanda ialah image pada poligon T di bawah satu pantulan. Uraikan pantulan tersebut. Okey, yang pertama kita tahulah ialah pantulan. Tapi dekat mana dia punya garisan pantulan dia? Garis simetri dia. Pakai warna merah. Okey, so macam mana kita nak tahu? Kita tengok. Dia mesti berada di tengah-tengah antara objek dan image. Tengok So ini ke sini. So maksudnya bila dia berada di macam berserenjang, ni sini satu, maksudnya garisan dia akan berada di tengah. Okey, so ulang balik. Kalau dia ada kat sini satu, dia akan berada di tengah. Kalau berada satu kat atas, satu kat bawah, dia mesti berada kat tengah kat sini. Dia mesti berserenjang dengan antara inilah objek dan image. So dia mesti berada kat sini, somewhere dekat sini lah. So macam mana kita nak tahu? Jadi kita kira lah 1, 2, 3, 4. So kita kata mesti berada di tengah. So 4 bahagi 2 dapat 2. So mesti kat sini ada 2. Mesti kat sini 2. Ini sama 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahagi 2 akan dapat 3. So kat sini lah. Maksudnya inilah dia punya garisan dia. So saya garis, inilah dia punya garisan dia. So garisan dia. Okey, garisan ni kita boleh katakan sebagai Y sama dengan kosong ataupun paksi Y. So pantulan pada paksi Y. Terus kata paksi Y. Okey, terus seterusnya mana kita dah hilang. Okey, kita tengok yang B pula. Okey, B, tengok pula cari yang tengah. So sini dia atas dan bawah. Bila atas dan bawah dia mesti somewhere yang dekat antara tengah-tengah ni. Dia mesti dekat mana-mana antara tengah-tengah ni lah. So bila berada macam ni, maksudnya dia mesti garisan dekat sini. So kita carilah yang tengah dia kat mana. So sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bahagi 2 dapat 3. So mesti kat sini lah. Sama-sama ni ada 2. So bahagi 2 dapat 1 kan. Kamu cari 2 titik dah cukup lah sebenarnya. Nak cari 1 titik boleh juga kan. 2 bahagi 2 dapat 1. So inilah dia punya garisan simetri. Saya pakai warna purple lah. So ni dah dia punya garisan simetri. So apakah berapa ni garisan simetri tu? So macam mana kita nak tahu dia dekat mana? Okay, tengok katakan dia garisan simetri tegak macam ni. Sengit pula kan. Katakan tegak lah. So apakah ni? Okey, ni kamu tengok ni negatif 6. Negatif 6 berada di X. So sini adalah X sama dengan negatif 6. So dekat sini pula macam ni. Okay, negatif 6 ni berada di Y. So ini adalah Y sama dengan negatif 6. Okay, macam tu lah kita nak tahu. So ini berapa? So ini basis simetri ni ialah, okay, tengok dia berada dekat Y. So Y sama dengan 1. So pantulan pada garis Y sama dengan 1. Okay, tengok seterusnya image. Image bagi suatu objek di bawah suatu pantulan
dengan standard project ialah menentukan image dan objek bagi suatu pantulan. Tengok contoh satu. Tentukan koordinat image bagi titik C 32 di bawah pantulan pada paksi X. Dan B, tentukan koordinat objek bagi image titik E tanda negatif 41 di bawah pantulan pada X sama dengan negatif 1. So kita kena lukislah macam ni. So ada C32. So lukis balik, carilah C32. 32 kan sini 32. Okey. Kemudian pada pantulan paksi X ni lah, paksi X kan. So kita serenjangkan ke bawah. So kita ke bawah 1, 2 sampai ke paksi X. Pergi lagi 2. So dapatlah dia punya C tanda kat sini. Jadi koordinat image C tanda ialah 3, negatif 2. Kita tengok yang B pula. So kita lukislah. Kita cari. So B saya tukar color warna dark red. Dah ada kat situ. Yang pening pula. Warna purple lagi lah. Okay. Tentukan image dia bagi image E negatif 4, 1. So kita nak cari dia punya ni pantulan pada X sama dengan negatif 1. So X ni kan. So cari X negatif 1 kat sini. So inilah dia punya garisan dia. Inilah dia punya garisan dia. Kan. Jadi tengok berapa. 1, 2, 3. Dia bagi 3 ke garisan simetri. Pergi lagi 3 ke sana. Sambung. So kat sini ada punya image. Jadi koordinat objek objek koordinat objek E ialah 2, 1. Macam tu lah kita nak tahu. Tengok contoh 2. Lukis image bagi poligon A, B, C, D, E di bawah pantulan pada garis PQ. Okey, diberi lukisan image dan juga diberi inilah garis pantulan atau garis simetri. So macam mana nak buat? Okey, yang pertama kan, so macam mana nak buat? Pilih mana-mana bucu dan bina garisan serenjang dari bucu tersebut ke bahagian PQ dan panjangkan melebihi paksi pantulan tersebut. Okey, contoh kita ambil garis serenjang kat sini dan biarkan lebih. Macam dah. Garis. Okey, garisan mestilah sama ada layang-layang ataupun putus-putus. Kamu jangan tebal untuk supaya kita dapat membezakan dia punya jawapan dan jalan kerja lah. So kita garis ni. Kemudian kita ulang balik langkah yang tadi. Kita garis banyak dekat setiap point yang ada. So sini satu garis kan. So kita buat satu garis je lah. D dan C berada dalam satu garis. Kita buat. Bagi dia panjang melebihi. Bagi panjang pun tak apa. Panjang yang boleh kamu boleh buat, kamu buat lah. Okey, kemudian langkah 3, tentukan jarak bucu masing-masing dari paksi pantulan dan tandakan jarak yang sama dari paksi di atas garisan yang sama. Lakukan perkara sama bagi semua bucu. Okey, jadi kita kira lah. Warna apa? Warna biru lah. Biru. Okey, nak pilih warna pun susah. Okey, tengok sini. 1, 2, 3, 4. So kita pergilah 4 kali. 1, 2, 3, 4. Dan sini 1, 2. So titik kat sini. Ni 1. Okey, 1, 2, 1, 2. So dapat titik sini. Ni ada berapa? 1, 2, 3, 4. So mesti 4 di sini. 1, 2, 3, 4 titik sini. Nampak? Okey, ni pula samalah tadi. Kamu kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 kat sini. Dan jumpa kat sini boleh. Dan kira tadi 4. Sini pun 4 dapat sini. Okey, dah dapat titik-titik ni, kamu sambunglah setiap titik-titik tu. Maka jadilah dia punya image dia. Kita buat titik-titik dulu, kemudian kita sambungkan. Dia mesti simetri lah. Kalau sini 1, sini pun 1. Kalau sini 2, sini pun 2. Kalau sini 4, sini pun pergi 4. So dapatkan titik dulu, kemudian kamu sambung. Okay, tengok.
Yang terakhir, penyelesaian masalah. Untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan pantulan. Okey, tengok contoh satu. Darjah di bawah titik W tanda ialah imej bagi titik W di bawah suatu pantulan. Lukiskan imej bagi segitiga JKL di bawah paksi pantulan yang sama. Okey, diberi macam ni kan. Okey, diberi macam ni, W ke W tanda. So dia yang first, apa yang kita buat, kita perlu cari berpandukan daripada W dan W tanda ni, kita cari dia punya garisan pantulan atau garisan simetri. So berapa dia begini? 1, 2, 3, 4. Maksudnya berada di tengah-tengah. 4 bahagi 2 dapat 2. So kat sini lah. Jadi garisan dia ialah ini. So ini adalah paksi pantulan. So dia berada di X. So X sama dengan 3. Kita dapat paksi pantulan ni atau garis pantulan ni. So kita buat macam tadi lah. So kita garis lah ni pun ni 1 pergi ni 1 dapat titik. Sorry, kita garis dulu dia punya ni, cari kira dapat titik. Ini pun 1 2 pun dapat titik kat sini. Ini ada 1 2 3 4. So ini 1 2 3 4. So dapatlah ketiga titik ni dan kita sambung. So dapatlah dia punya imej dia. Okay, boleh ya? Okey, tengok contoh 2. Lukiskan imej bagi objek dalam rajah di sebelah. Okey, macam ni. Okey, ini macam mana ni? Tadi senang ni. Sebab kiri kanan atas bawah. Tapi sekarang ni saya ingat pula. Dan paksi pantulan dia pun 45 darjah. So macam mana kita nak buat? Sama juga kita garis yang berserenjang dengan dia. Garis berserenjang, bagi persenjang, nampak? Bagi lebih. Kemudian kita kira lah. So kita pakai warna ni. So sini pergi over 1 2 setengah. So ini pun sama setengah. 1 2. So dapatlah titik kat sini. Okay, seterusnya titik dekat sini. Hilang. So 1 2 3 4 setengah. So setengah 1 2 3 4. So dapat kat sini. Okay, yang ni bersama dapat ada 2 1 2. So pergilah 1 2 dapatlah kat sini. Dan yang terakhir sini ada 1 2. Sini pun 1 2 dapat sini. Okay, dapat semua garis ni. Dapat semua titik ni. Kemudian kita garislah. Garis. So dapatlah jawapan dia macam tu. Boleh ya? Cuma okey. Satu lagi, sebenarnya kamu tak perlulah buat ni. Ini saya buat ni supaya nampak pengiraan dia. Dalam ni kamu tak perlu buat. Kalau kau nak buat boleh, tapi jangan terang sangatlah. Layang-layang je. Tak buat pun tak apa. So kamu just kira je 1 2 macam tu. 1 2 1 2 macam tu je. Kan? Nampak? Kalau kita tak lukis, dia nampak lebih cantik lah. Kita nampak lah dia punya jawapan dia. Okey, sampai sini dahulu kita punya PDPR kita pada hari ini. So kita tangguh dahulu sesi kali ini. Okey, jika ada sebarang pertanyaan sila hubungi saya. Dan akhir kata, jalan masih panjang, teruskan berjuang. Okey. Fikir-fikirkan dan assalamualaikum. Terima kasih.